السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita buka surat 158, masih lagi dalam perkara atau bab mensolatkan jenazah. Yang ketujuh, kata Syekh rahimahullah, orang yang meninggal dunia di negeri atau kawasan yang tiada orang Islam yang boleh mensolatkannya, maka dilaksanakan solat jenazah gaib oleh segolongan kumpulan kaum muslimin. Maknanya dia mati di tempat orang kafir, tak ada orang Islam, ya, yang boleh selenggarakan jenazah dia, maka kita tahu dia mati. Dan kita nak pergi tak boleh lah, jauh, ya. Jadi maknanya kita laksanakan solat gaib lah. Walaupun maknanya jenazah dia dilaksanakan dengan cara apa kita tak tahu kan. Jadi maknanya kita solat gaib, disyariatkan untuk itu. Kerana Nabi SAW telah melakukannya terhadap jenazah An-Najashi. Atau orang mati lemas di tengah laut kan, tak ditemui jasad dia, tak tahu, tak jumpa. Al-Islam tu, maka laksanakan solat gaib. Jadi kerana Nabi SAW telah melakukannya terhadap jenazah An-Najashi. An-Najashi ini Raja Habsyah atau Ethiopia, yang sahabat-sahabat berhijrah ke Habsyah di bawah jagaan dia kan. Masa tu dia jadi raja. Dia raja yang alim lah, yang berilmu dengan ilmu Alkitab. Dan ketika Ja'far cerita tentang Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Maryam, maka dia terima dan percaya bahawa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan anak Allah sebagaimana yang digambarkan oleh ulama-ulama ahli kitab yang menyeleweng lah. Jadi dia beriman kepada Allah Ta'ala yang mengisahkan Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tak sempat nak bertemu dengan Rasulullah sallam kerana dia raja kan, menjaga urusan negara dia. Dia tak sempat jumpa Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pembesar-pembesar dia semua Nasara lah, tidak beriman. Ini telah diriwayatkan oleh satu jemaah daripada kalangan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka menambah atas riwayat sebahagian yang lain. Saya telah kumpulkan semua hadis mereka mengenainya, kata Syekh di sini. Kemudian saya gabungkan kesemua itu dalam satu hadis supaya ia lebih memudahkan pengambilan faedah. Konteksnya pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a linnas, bahawa Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat, wa huwa bil Madinah, dalam keadaan Nabi berada di Madinah, khabar kematian An-Najashi, iaitu Ashama sahib al-Habasyah, raja Habasyah, fil yawm alladhi mata fihi, pada hari yang dia wafat padanya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna akhal lakum, sesungguhnya saudara kamu qad mata, telah meninggal dunia. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat Nabi kata mata al-yawm abdun lillahi salihun, mati pada hari ini seorang hamba Allah yang salih, bi ghairi ardikum, di tempat lain. Faqumu, maka bangunlah kamu semua, fasallu alaihi, maka solatlah ke atasnya. Solat ghaib. Qalu, mereka berkata, man huwa, siapakah dia? Qala an-Najashi, kata Nabi SAW, dia adalah an-Najashi. Wa qala, dan Nabi kata, istaghfiru li akhikum, mohonlah keampunan untuk saudara kamu. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa kharaja bihim ila al-musalla, lalu Nabi SAW keluar bersama dengan para sahabat ke musalla, tempat solat jenazah. Wa fi riwayatin, satu riwayat kata di Baqi' lah, al-Baqi'. Thumma taqaddama, kemudian Nabi pergi ke depan, fasaffu khalfahu saffain, lalu mereka buat saf, dua saf di belakang Nabi SAW. Dua saf, biasa buat tiga saf kan, 5, tapi sini boleh buat dua saf, boleh, tak salah, boleh. Bukan tak sah solat. Maknanya di sini buat fasaffu khalfahu saffain, mereka buat dua saf di belakang Nabi SAW. Qala, kata Abu Hurairah, fasafafna khalfahu, maka kami buat saf di belakang Nabi SAW, kama yusaffu ala al-mayyit, sebagaimana dibuat saf untuk solat jenazah. Wa sallaina alaihi, dan kami solat ke atas An-Najashi, kama yusalla ala al-mayyit, sebagaimana disolatkan ke atas jenazah. Wa ma nahsibul janazah, dan kami tidak mengira, tidak menghitung jenazah itu, tidak menganggap jenazah itu illa mawdu'atan baina yadayhi, melainkan jenazah itu berada di hadapan Nabi SAW. Maksudnya kami solat tu macam mana jenazah ada di depan lah. Qala, kata Abu Hurairah, fa'ammana, lalu Nabi SAW mengimamkan kami. Wa salla alaihi, dan Nabi solat ke atasnya. Wa kabbara alaihi, dan Nabi takbir atasnya, 4 takbirat, 4 kali takbir. Faqila, maka dikatakan, ya Rasulullah, tusalli ala abdin habasyiyin, ya Rasulullah, engkau solat ke atas hamba Habsyi ini. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat surah daripada surah Al-Imran, ayat 199, ya, ayat sebelum apa nama, second last ayat surah Al-Imran tu, ya, sebelum ayat terakhir. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna min ahli al-kitabi لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. Ayat 9 surah Al-Imran, kan? Dia sebenarnya 200 ayat kan. Jadi sesungguhnya daripada ahli kitab, Allah kata, لمن يؤمن بالله, dan ada orang yang beriman, sesungguhnya ada di kalangan ahli kitab mereka yang beriman dengan Allah, daripada ahli kitab. Wa ma unzila ilaikum, dan apa yang dia beriman juga dengan apa yang telah diturunkan kepada kamu. Ayat ni saya tulis tak habis di sini, ya kan? Sekerat ya. Jadi tanpa saya baca biar habis lah. Jadi dia beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang telah diturunkan kepada mereka, khashi'in lillah, dan kadang mereka khusyuk kepada Allah. La yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila, mereka tidak menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit daripada keuntungan dunia. Maksudnya, kata Ibnu Katsir rahimahullah, mereka tidak menyembunyikan, ya, perkhabaran tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkhabaran tentang umat Rasulullah SAW, tentang sifat Rasulullah SAW, mereka tak sembunyi, ya.
tak sembunyi macam orang Yahudi ataupun orang Nasrani yang lain. Tak kisahlah sama ada ahli kitab ni Yahudi ataupun Nasrani, mereka beriman. Ini yang beriman lah. Jadi sebenarnya Inna Allah sari'ul hisab, sebenarnya Allah kata ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka ni ada pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Inna Allah sari'ul hisab, sebenarnya Allah Maha cepat perhitungan. Kemudian muka surat 161. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia berkata dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad ni saya ada baca. Dia yang terjemahan dalam bahasa Indonesia ada 7 jilid. Sekarang dah jilid yang ke-6. Kalau siapa nak ikut kelas boleh lah dalam Facebook. Pukul 9 suku malam. Kelas dah 6 tahun dah berlalu, kan? Ataupun 7 tahun macam tu lah. Jadi tinggal 1 jilid lagi. Kalau siapa nak ikut 9 suku malam lah dalam Facebook Asas Training Center, di situ saya buat kelas. Boleh lah ikut kelas Zadul Ma'ad ni, yang dalam bahasa Arab, yang bahasa terjemahan tau. Ada 7 jilid. Sekarang jilid yang ke-6 yang terjemahan tu. Jadi kalau siapa nak ikut kelas boleh lah 9 suku malam. Tapi dah berlalu lah 7 tahun yang lalu. Sekarang masih lagi lah, tinggal 1 jilid lagi. Tinggal 2 jilid lagi lah, jilid yang ke-6 dan ke-7. Hari ni malam pukul 9 suku. 9 suku. Siapa nak masuk tengok boleh lah. Facebook Asas Training Center. Asas Training Center saya buat dah lama dah. Okay, boleh lah siapa nak ikut kelas tu. Ni kitab ni Zadul Ma'ad. Tapi ni jilid yang pertama disebut ni kan. Saya sampai dah jilid yang ke-6. Gitu. Baik, kalau ada kelapangan masa boleh lah. Tengok kau info kau, tak kisahlah, boleh kan. Asas Training Center. Kemudian kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad, jilid yang pertama, bukanlah daripada petunjuk dan sunnah Nabi SAW untuk mengerjakan solat jenazah ghaib ke atas tiap jenazah. Mana? Tengok sini poinnya. Sebab ramai kan kita buat, ustaz-ustaz pun buat. Jadi tak ada masalah. Walau mana yang khilaf kita yang muktabar. Tapi ini dalil yang paling jelas, yang paling kuat, bahawa tak sunnah. Walaupun syekh buat, walaupun ustaz buat, kan? Dia kata sunnah sebab dia berpegang kepada umum dalil kan. Tapi di sini perlukan perincian lah. Tentang solat, tak boleh nak kata dia masyru', disyariatkan. Tapi kita pergi pada perincian lah. Macam mana dilaksanakan oleh Nabi SAW. Nabi buat selalu sekali ya, Nabi buat sekali ni ya. Dia kata betul lah, Nabi buat sekali pun sudah dijadikan sebagai syariat. Betul. Tetapi tengok kaifiat dia. Kita baca lagi, kita faham, kita jelas kan. Okay. Jadi tengok sini poin dia. Bukanlah daripada petunjuk dan sunnah Nabi. Bukan sunnah Nabi SAW untuk mengerjakan solat jenazah ghaib ke atas setiap jenazah. Awak faham betul? Hal itu kerana sesungguhnya ramai orang Islam telah meninggal dunia jauh dari baginda, tetapi baginda SAW tidak mensolatkan jenazah ghaib ke atas mereka. Nampak tak? Okey. Dan sahih daripada Nabi SAW bahawa baginda solat jenazah ghaib ke atas An-Najasyi. Betul. Jadi kita kena laksanakan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Bila kita ada sahabat-sahabat yang meninggal, contohnya lemas di tengah laut, hilang, okay? Tak jumpa, kita solat kan jenazah ghaib. Itu baru disyariatkan bertepatan dengan perbuatan Nabi SAW, solat jenazah ghaib ke atas An-Najasyi. Adapun kalau ada orang solat dekat dia, di tempat dia apa semua, Nabi tak pernah buat benda ni dan tak disyariatkan. Nampak? Okey. Antara yang menyokong perkara ini
adalah para khalifah Ar-Rasyidun radhiyallahu anhum meninggal dunia. Daripada Abu Bakar sampailah kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, ataupun sampai kepada Al-Hasan bin Ali, ataupun sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tiada seorang muslim pun yang solat jenazah ghaib ke atas mereka. Jika ada yang melakukannya, nescaya nukilan mengenainya daripada mereka sampai kepada kita secara mutawatir. Benda ni bukan nak boleh sembunyi. Sebab yang solat bukan seorang dua, ramai. Tambah khalifah mati pula. Lagilah satu negara, satu negeri akan solat jenazah ghaib, tapi tak berlaku. Ya? Tak berlaku. Jadi kenapa kita buat? Adakah kita hanya semata berpadu kepada dalil yang umum? Nabi solat jenazah ghaib atas Najasyi. Takkan itu je. Mesti kepada perincian dia. Bila pergi kepada perincian, maka benda itu tak sunnah, bahkan bid'ah. Ya? Tengok. Okey. Ini jelas bercanggah dengan amalan ramai orang Islam hari ini yang melaksanakan solat jenazah ghaib ke atas setiap jenazah. Tu ustaz tu buat, ni ustaz ni buat. Dalil kita bukan ustaz. Dalil kita Al-Quran dan As-Sunnah. Itu dalil kita. Dalil kita bukan ustaz. Ustaz tu kata boleh apa? Ya. Jadi maknanya kita lagi kita tak peka lagi lah dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan jadikan ustaz sebagai hujah, dan jadikan ustaz sebagai dalil. Tengok dalil. Ustaz tu boleh buat apa? Tanya orang ustaz, mana dalil? Jangan andai-andai kat belakang. Ustaz ni siapa? Dia buat macam tu, orang lain semua kata tak boleh. Tiba-tiba dia buat canggah pada orang lain. Apa yang orang lain kata ni? Ramai orang kata. Ramai ustaz kata boleh. Ini bukan dalam perkara ni sajalah, dalam segala perkara. Untuk hilangkan kemuskilan, segala keserabutan yang ada dalam dada kita ni tentang ustaz tu ustaz ni, tanya dia sendiri ya. Ustaz saya ni muskil lama dah. Kan tak tahulah dosa saya dalam banyak mana kat ustaz ni. Saya duk fikir ustaz ni lagu tu, ustaz ni lagu ni kan. Cuba ustaz cerita apa masalah ustaz tentang apa pandangan ustaz pada perkara ni. Dia akan jelaskanlah. Gitu. Kita jadikan ustaz sebagai dalil atau hujjah. Kita punya lampu suluh kita Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan orang yang bawa lampu suluh tu kan, ustaz kan siapa lah. Ini dia. Ini jelas bercanggah dari sini dengan amalan ramai orang Islam hari ini yang melaksanakan solat jenazah ghaib ke atas setiap jenazah. Ada kan orang buat kan? Ada kan? Kita pun pernah buat juga. Terutamanya jika jenazah tersebut orang kenamaan ataupun tok-tok guru, walaupun hanya dari sudut politik dan tidak pernah dikenali sebagai orang soleh atau orang yang berkhidmat untuk Islam, dan walaupun dia meninggal dunia di tanah suci Mekah, serta telah disolatkan jenazahnya oleh jutaan orang yang hadir di musim haji. Jadi apa yang kami sebutkan di sini akan membuahkan keyakinanmu bahawa itu merupakan perbuatan bid'ah yang tidak pernah diragui oleh orang yang mengetahui sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan pegangan salaf radhiyallahu anhu. Itu dia point. Faham tak solat jenazah ni? Solat ghaib. Saya dah baca buku ni, saya baca dekat Penang. Ada satu sahabat, saya dah baca, ada mungkin dia tak ingat pun. Semalam ada mesej, Ustaz, ada sahabat tanya, boleh tak ni solat jenazah ghaib ni kan? Sebab orang tu dah meninggal, orang dah solatkan dia. Saya segan lah beritahu dalam buku sekian kita dah baca dah. Kami dah baca sampai ke pada pengkebumian dah. Kan, segan lah suruh dia rujuk balik dalam kitab kita baca tu. Cakap begitulah, tak ada kan. Kita beritahu secara ringkas lah. Begitu. Baik, jadi kita jadikan panduan lah. Kalau ada kemuskilan apa tentang jenazah ni, insya-Allah
Ini lengkap lah, tapi dia bukan buku lengkap pun. Nak buku lengkap, dia terjemahan dia lebih tebal lagi lah. Saya tak pasti terjemahan tu masih dijual ataupun tidak. Yang saya tahu dah tak dicetak dah pun. Tak tahu sebab apa. Pustaka atau maktabah Imam Syafi'i, maktabah Imam Syafi'i di Indonesia kan, dulu dia pada terjemah buku lengkap hukum jenazah. Dan seperti saya pernah bacakan buku tu lebih kurang tahu lah beberapa tahun yang lepas, dan khatam lah buku tu. Betul nak cari pula buku tu tak jual. Jadi yang saya terjemah balik buku ni, yang ringkasan ni. Sebab kalau buku asal dia banyak dalil, banyak dia tebal. Ini ringkasan. Tapi insya-Allah memadai lah untuk kefahaman kita. Kita guna pergi bawa buku ni, memang orang tanya kita buka tengoklah isi kandungan dia apa kan. Jadi adalah jawapan untuk kita, insya-Allah. Ya saya. Kalau macam kes yang MH tu kan, yang itu mana boleh tak? Kalau confirm dia mati, confirm lah dia mati. Dah lama kan. Takkan dia pergi duduk alam bunian pun. Jadi kalau kita confirm dia mati, solat je baik lah. Solat baik. Ya. Dah berapa tahun dah? Lama sangat lah kan. Asal macam mustahil dia pun hidup lagi no. Tak lah. Kena dibunuh, dimati habis semua kan. Kalau kita dah confirm dia mati lah, sebenarnya jenazah kita dah bagi salam, Assalamualaikum. Oh ingat mati dah, kami baru selesai solat jenazah. Jadi kita confirm dia mati dah, maknanya kita solat baik lah. Ya. Tu je. Boleh? Kalau boleh kita terusnya, point seterusnya kan. Ada yang betul lah jawapan tu kan. Kalau kita tak jumpa jenazah, dia mati tengah lautan rimau, yang kita kata ya ada kata kalau mati lagi kan, solat baik. Kalau jumpa tangan dia dekat kira confirm mati kan. Kalau tak jumpa pun dah kira sampai masa yang tempoh, masa yang lama macam tu kan, mati je lah. Gitu. Kalau jumpa tangan pun belum tentu tangan dia. Kena macam buat DNA lah apa lah kan. Dia tak ada taklif macam tu kan. Tapi Ustaz nak ini dia ada masa dia kan, dalam masa tempoh masa sebulan dia baru boleh buat solat lain kan, lepas tu dah Tak ada tempoh. tak ada takdir bila. Tak ada tempoh. Macam solat jenazah lah kan. Contohnya seorang mati di sini, seorang saudara duduk kat London kan, 2 tahun lagi baru dia balik sini. Maka dia tanya lah, kubur saudara ni kat mana? Dia pergilah solat jenazah kat situ. Tapi itu bukan solat gaib. Itu depan kubur kan kat situ. Dia tak tahu kubur dia kat mana, dia kat mana pun tak tahu. Dan kita tahu daripada dia dah mati kan, meninggal. Tak ada hak masa. Tak ada hak masa. Tapi kalau kita dah pernah solat gaib kat dia, janganlah solat gaib lagi sekali. Kan? Janganlah. Kali tu ialah solat jenazah ni. Boleh ya? Okey, poin yang ke-61, diharamkan untuk solat memohon keampunan serta mohon rahmat untuk orang kafir dan munafik. Walaupun orang tu family kita, ayah kita ke, mak kita ke, saudara kita ke, tak boleh. Ya? Kalau orang tu orang kafir dan munafik. Kita tengok footnote bawah tu, nota Syekh Al-Albani rahimahullah, orang-orang munafik ialah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran serta menzahirkan Islam. Zahir dia pakai tudung, tapi dia benci semua pada Islam ni. Kan? Dia komen Rasulullah gini-gini, kan? Bahaya. Kekufuran mereka terzahir dengan perkataan dan ucapan mereka yang menghina sebahagian hukum hakam syariat dan mengutuknya. Dan daripada dakwaan mereka bahawa ia menyalahi akal dan fitrah. Kan? Contohnya dia benci sangatlah pada poligami ni kan. Contohnya sangat benci. Maka macam-macam kata-kata yang dikeluarkan. Orang ni sama ada murtad ataupun dia munafik. Betul tak? Ada kan? Tapi tak saya cakap lah sebenarnya. Tak boleh cakap lah. Tapi ada lah. Orang ni orang yang kita kata yang ialah yang
intelek macam tu kan. Ataupun akademik perempuan. Lelaki tak kena lagi perempuan. Hakikat ini telah disyaratkan oleh Tuhan kita Subhanahu wa ta'ala pada firman-Nya surah Muhammad ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an lan yukhrijallahu adghanahum. Adakah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, adakah mereka mengira bahawa Allah tidak akan zahirkan kedengkian mereka? Ya, Allah akan dedahkan dendam dan dengki mereka tadi. Ini cerita pasal orang munafikin di Madinah. Allah kata, "Walau nasha'u la'arainakahum fala'araftahum bisimahum." Allah kata, kalau kami kehendaki, kami akan perlihatkan kepada engkau mereka itu. Nescaya engkau akan kenal mereka bisimahum, dengan sifat-sifat mereka lah. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawl, kata Allah. Dan semuanya kau pasti akan kenal mereka mengikut gaya tutur perkataan mereka. Kau kenal mereka. Bila cakap kau kenal orang tu. Ya. Wallahu ya'lamu a'malakum. Dan Allah Maha mengetahui segala amalan kamu. Kalau kita golongan munafik seperti mereka ini ramai di zaman kita. Ramai. Ya, ramai. Allah musta'an, hanya Allah tempat kita mohon pertolongan. Baik, itu dia cerita tentang orang munafik ni kan. Tak kisahlah orang tu bangsa Melayu ke, bangsa apa ke, pengkhianat ni munafikin lah. Takkan hak kena takat ejen Mossad apa semua tu kan. Kan tuduh. Orang Melayu tapi munafikin lah buat ni. Itu dia. Dahsyat kan? Pengkhianat ni kita kata tetap wujud lah. Terutamanya daripada bangsa Melayu kita ni sejak zaman Melaka lagi. Sampai zaman penjajah Jepun kan. Sampai dia buat filem kan. Tali baru Jepun. Ini buat munafikin lah ni. Tali baru orang putih sama juga. Penjajah British lah. Siapa tali baru dia? Tak kira siapa pun. Ada pangkat ke, tak ada pangkat ke, sama. Kemudian begitu juga kerana firman Allah Ta'ala. Allah kata dalam surah At-Taubah ayat 84, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa la tusalli 'ala ahadin minhum mata abada wa la taqum 'ala qabrihi." Dan janganlah engkau salat ke atas seorang pun daripada kalangan mereka yang mati selama-lamanya, dan jangan pun berdiri di atas kuburnya. Allah la'an. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Sesungguhnya mereka kufur dengan Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasiqun. Mati dalam keadaan mereka ini menderhaka kepada Allah. Ini makna selepas Abdullah bin Ubay meninggal kan, Nabi suruh dikeluarkan jenazahnya. Kan Nabi ludahkan di badan dia SAW. Kemudian Nabi pakaikan padanya jubah dia. Nabi kesian kan? Ya. Jadi maknanya sahabat tanya Rasulullah, dia ni munafik. Nabi kita kalau ialah tak ada manfaat apa pun kat dia. Ya kan? Jadi keberkatan daripada Nabi SAW takkan sampai pada dia pun. Mati dalam keadaan dia munafik. Munafik ni lebih teruk daripada kafir. Kafir ni orang kenal kan. Munafik orang tak kenal. Pakai macam kita, kawan dengan kita, tapi jiwa dia kita tak tahu. Dia bukan Muslim jiwa dia. Benci. Macam peristiwa Palestin sekarang lah. Ada orang Arab yang cakap yang sokong Israel dan sebagainya, pakai serban merah tak apalah ni. Ini semua munafikin. Zahirnya jelas. Munafikin Arab. Lambak Abdullah bin Ubay pun orang Arab. Nak kata apa lagi pada buat ni? Nifaq tu zahir pada perkataan mereka. Hati kita, hati apa kita tak tahulah.
Ya, sampai membenci umat Islam. Nak kata apa lagi? Walaupun nama, ya nama apa ada pada nama. Ya. Jadi sahabat-sahabat masuk Islam tak tukar nama pun. Nama tu je. Munafik dia ramai. Orang munafik dia pun tak tahu dia munafik. Kalau tak dia munafik, dia tak jadi munafik lah. Ya. Itu dia. Baik. Jadi kita itulah bimbang kan. Begitu juga berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu rajulan yastaghfiru li abawayhi. Aku mendengar seorang laki-laki memohon ampun untuk ibu bapaknya. Wa huma musyrikani, sedangkan ibu bapaknya mati dalam keadaan musyrik. Faqultu, maka aku berkata, Ali dia kata, tastaghfiru li abawayka wa huma musyrikani? Adakah kamu mohon ampun untuk ibu bapamu sedangkan mereka berdua orang musyrik? Faqala, maka kata orang sahabat tadi lah, alaysa qad yastaghfiru Ibrahim li abi wa huwa musyrikun? Tidakkah Nabi Ibrahim mohon keampunan untuk ayah dia sedangkan ayah dia orang musyrik? Fanazalat fadzakartu, qala kata Ali, fadzakartu dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku sebutkan demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Ini sebab nuzul. Ayat Quran kan? Ayat Quran ni bukan semua ada sebab nuzul. Ada yang turun tak ada sebab. Ada yang turun ada sebab. Ya. Ayat surah At-Taubah kan? Ayat 13 sampai 11 ayat, 2 ayat lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tidak patutlah bagi seorang Nabi dan orang-orang yang beriman bahawa mereka memohon keampunan untuk orang-orang musyrikin, walaupun orang-orang musyrikin itu kaum kerabat terdekat, ya, ibu bapa ke, sahabat dan saudara mara ke. Min ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka bahawa mereka itu ashabul jahim, ahli neraka jahim. Mana dia dah mati lah. Kalau mereka masih hidup, kita boleh doakan hidayah. Kan, ya Allah, bila petunjuk dan hidayah kepada sekian-sekian bapa ke, family ke, sekian orang supaya dia masuk Islam. Boleh doakan hidayah. Doa rahmat. Doa rahmat tak boleh lah. Rahmat Allah tidak boleh didoakan ke atas orang musyrikin. Ya. Hidayah boleh. Ya. Kesejahteraan boleh tak? Kesejahteraan boleh. Sebab tu dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ya jawab salam. Tapi jangan mulakan dengan salam. Jawab salam. Tapi kalau semua orang musyrik, seorang yang Muslim, kita bagilah Assalamualaikum. Boleh lah. Ada seorang Islam di situ kan. Kum tu maksudnya kamu semua masuk semua lah. Salam je lah. Tak payah Assalamualaikum warahmatullahi. Kerana rahmat Allah itu hanya untuk orang Muslim. Tapi kalau ada orang Muslim, rahmatullah, rahmat Allah untuk dia lah. Untuk orang lain tak ada lah. Orang tak Muslim tadi. Begitu. Kemudian Allah kata wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidak adalah istighfar, permohonan istighfar apa nama Nabi Ibrahim untuk ayahnya, illa an mau'idatin, melainkan dengan janji yang dia pernah janji pada ayahnya, wa'adaha iyyahu, yang dia janjikan kepada ayahnya bahawa dia nak mohon ampun untuk ayah dia kan. Falamma tabayyana lahu, maka tak kala jelas baginya Nabi Ibrahim AS annahu aduwwun lillah, bahawa ayah dia adalah musuh bagi Allah, tabarra'a minhu, maka dia berlepas diri daripada ayah dia. Inna Ibrahim, maksudnya Ibrahim itu la'awwahun, dia mempunyai hati yang lembut lah.
seorang yang penyantun. Nabi Ibrahim ni orang yang penyantun alaihissalam. Halim, lagi penyabar. Dia bukan orang jenis pasabaran, tak. Nabi Ibrahim ni orang lembut alaihissalam. Ya. Kan kita baca hadis yang ayah dia di akhirat nanti ayah dia kan dalam keadaan mari dalam keadaan muka yang pucat, yang berdebu apa semua tadi kan. Ibrahim dia kata, sekarang aku nak ikut kamu. Ya. Nabi Ibrahim kata, dulu saya dah beritahu orang dekat ayah, kenapa kata ikut saya? Dulu tak, sekarang ya. Ayah dia kata kan. Nabi Ibrahim pun minta doa lah pada Allah kan. Sebab tu pada Allah kan Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun. Dengan engkau hinakan aku pada hari kebangkitan. Jadi kalau ayah dia campak dalam neraka, Nabi Ibrahim akan rasa macam terhina kan. Orang tengok, ni bapa Ibrahim, dia tak boleh recommend ke ayah dia selamat macam ni kan. Jadi maknanya Allah kata tak boleh lah kan, nak beriman masa di dunia. Akan tetapi lihatlah ke kakimu. Maka dilihat ke kaki dia, hanya ada yang ayah dia tak ada darah. Yang ada hanya seekor dubuk yang berlumuran najis dan kencing dia. Maka dia ambil, dicampak, malaikat ambil campak dalam neraka jahanam. Dia orang tak kenal lah. Itu bapa Ibrahim alaihissalam. Sudah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Majmu', mensolatkan mayat orang kafir dan memohon keampunan buatnya adalah haram dengan nas Al-Quran dan ijma'. Jadi persepakatan para ulama. Kemudian saya, yakni Syekh Al-Albani, saya katakan, dengan demikian kamu dapat mengetahui kesilapan sebahagian orang Islam hari ini yang mendoakan rahmat dan keredaan buat sebahagian orang kafir. Macam ada pemain bola yang mati tu kan, Maradona. Peminat-peminat dia kata apa? Rest in peace. Masya Allah. Haram dah tu ni. Rest apa benda orang mati kafir kan. Mereka jahanam lah. Apa yang patut kita kata sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi, la'natullahi alaikum wa ahraqakum binnar. Sunnah. Kalau kita lalu di perkuburan orang kafir macam tu kita kata. Pasal apa? Itulah dia ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi lalu di perkuburan orang kafir, Nabi kata, la'natullahi alaikum wa ahraqakum binnar. Laknat Allah ke atas kamu, ya? Dan Allah bakar kamu dengan neraka. Lalu pula perkuburan orang Islam, assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin, ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Beri salam sejahtera ke atas kamu semua, perkampungan orang Islam. Ya. Boleh lah, ni ada orang di belakang dia. Ada, pasti, tak ingat. Ya? Nak tulis ke? Tulis kot Google ya. Nak tulis ke? Ha? Tulis lah. Ada. Nak kena bangun nanti. Okey, nak tulis yang mana tadi? Doa untuk ketika bagian lalu di kuburan orang kafir tadi kan? Yalah, ya. Boleh baca tak? Kecil ya? Boleh?
wa ahraqakum binnar. Ini kalau lalu di kuburan orang-orang kafir, lalu di kuburan orang Islam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ahlad diyar. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin fa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum. Boleh baca tak? Boleh. Jadi kita duduk tak nampak pula. Nampak? Dia nampak? Lindung tak? Tak lindung. Boleh. Ada orang Ustaz, Ustaz 28. Tak apa lah, tulis je lah. Okey, ada dalam buku ni dah. Jadi kita doa. Ya, pilihlah mana-mana. InsyaAllah. Tak boleh kan? Betul lah, ambil gambar ya. Ambil gambar, settle. Tak apa, dalam buku kita buat dah insyaAllah. Okey. Kat mana tadi? Tengok dia kata sini, kita baca balik. Ini banyak berlaku baris yang keempat tu kan, daripada perenggan tu. Okey. Ini banyak berlaku dalam kalangan sebahagian penulis akhbar dan majalah. Dia bertulis kan. Sesungguhnya ada yang duk komen-komen dalam Facebook tu kan. Rest in peace. Oh, masya-Allah. Ya. Katanya kalau anak tu dah masuk Islam tapi mak bapaknya masih kafir. Jadi macam mana dia doa ke tak doa? Tak ada doa. Tak ada doa. Tak ada lah Rabbi ighfirli wa li walidayya, tak ada lah. Jadi kalau dia ziarah Boleh. boleh. Nabi SAW ziarah kubur mak dia. Ya ada, mak dia mati musyrikah. Ayah dia pun mati musyrik. Nabi pergi kubur. Nabi minta untuk memohon ampun. Nabi minta ke Allah Ta'ala untuk minta ampun untuk mak dia kan. Allah tak benarkan. Nabi pula minta nak pergi ziarah kubur mak dia. Allah benarkan. Kalau lagu orang kafir tu kita boleh ucap takziah pada suami dia. Nak ucap takziah pada orang kafir.
pada keluarga dia. Pada keluarga dia. Mana yang ucap takziah ni kita nak kata apa? Takziah ni sebagai motivasi suruh dia doakan untuk sabar dan doakan untuk ibu bapa dia tadi kan. Tak payah. Okeylah cakap itu sudah lah. Kan? Cakap je lah, sabar je lah. Jangan kata semoga Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepadanya. Janganlah. Ya. Cakap je lah, sabarlah. Benar kan? Dah ketentuan Tuhan macam tu. Boleh. Macam mana? Dia mati kafir kan? Kita jawab tentu sudahlah macam tu. Tuhan dah tentu macam tu. Ada soalan lagi? Boleh. Ini banyak berlaku di Tauhid. Sesungguhnya saya sendiri, kata Syekh. Syekh ni mati tahun 2020. Tahun 2020. Dah 23 tahun dah mati kan. Saya sendiri telah mendengar seorang penguasa Arab yang terkenal, dia tak beritahu nama, dengan pegangan agamanya yang kuat, namun mendoakan rahmat buat Stalin, si komunis ni kan. Seorang komunis yang teramat memusuhi Islam. Ini berlaku dalam ucapannya untuk pemimpin itu pada hari kematian pemimpin tersebut. Stalin mati. Dan ucapannya ini disiarkan di radio. Pemimpin atau penguasa Arab ni. Tak tahu, masa tu dia tak beritahu kan. Kita pun tak boleh teka-teka lah. Kalau kita tahu tak apa. Tidak pelik. Kerana barangkali dia tidak mengetahui hukum seumpama ini. Akan tetapi yang peliknya adalah terdapat sebahagian pendakwah Islam yang melakukan perkara ini. Dia menulis dalam risalahnya, semoga Allah merahmati Bernard Shaw. Macam kisah ni lah, apa nama, Maradona yang mati gitu kan. Ramai diucapkan supaya tenang di sana, tenang dan damai. Damai apa benda kok? Dia kena hantam lah kan. Ini. Sebagian orang yang dipercayai telah menceritakan kepada saya bahawa seorang syekh telah mensolatkan mayat Ismailiyah, Syiah Ismailiyah ni. Syiah Ismailiyah ni bukan Muslim pokok ni. Nah, macam Aga Khan tu. Pokok ni bukan Muslim. Aga Khan, Syiah Aga Khan. Ismailiyah. Google, Wikipedia, jumpa. Syiah dia kan. Dia ni bukan Muslim. Ismailiyah. Sedangkan beliau beriktikad bahawa golongan Ismailiyah bukan orang-orang Islam. Kami kalau di Pakistan, tahu di sini tahu, kami kenal Syiah Ismailiyah tu tengok songkok kopiah dia pakai. Kopiah dia tu ada macam ada corak-corak dia, ada benang emas corak-corak dia. Syiah Ismailiyah. Tu boleh kenal. Kalau Syiah Imamiyah tu di Iran tu, dia bawa ni kalau ulama-ulama Ahlussunnah menghukumkan kafir terhadap ulama-ulama mereka. Sebab ulama-ulama mereka dia mengetahui. Macam Khamenei itu dihukumkan kafir oleh ulama Ahlussunnah. Sebab apa? Sebab tak didapati daripada dia dia tu kembali kepada akidah Ahlussunnah. Dia pun dia menganggap Quran yang pada kita ni, Quran ni tak betul. Dia ada satu Quran, Mushaf Fatimah, tak sampai lagi. Tunggu Mahdi yang ditunggu-tunggu tu kan. Mahdi tu yang akan bawa Mushaf tu. Ini khayalan dia apa? Khuza'balat dia apa? Khurafat dia apa? Sampai ni, sampai ya, itulah dia pegangan dia apa. Habis tu dia pun duk baca Quran kita. Dah sementara tak ada pakai hadis lu. Betul. Tapi ada tambahan surah kan? Ada tambahan surah dari Surah Wilayah Ali lah. Dia panggil surah Al-Wilayah. Hak tu ada dalam Mushaf Fatimah. Kata dia apa lah. Dan Mushaf Fatimah tu ada pada Al-Mahdi yang dulu dia masuk lubang tu. Hilang. Dia perlu tunggu sampai hari ni. Dalam gua tu kan. Mahdi yang dia kata tu, Al-Muntazar tu akan keluar di situ. Dekatlah masa nak keluar Mahdi ni. Dia kata.
Memang betul lah Al-Mahdi di sisi Sunnah pun ada Al-Mahdi tu. Tapi bukan Al-Mahdi yang dipercayai oleh Syiah tadi. Syiah Imam Mahdi Iran kan. Dia pun Syiah ni mengasalnya Yahudi juga. Abdullah bin Sabah Yahudi kan. Dia yang mengasalkan Syiah. Sebab tu dia tak serang-serang Israel sebab ni. Bompang lah. Tak ada apa kan. Gitu. Baik. Kemudian kerana mereka percaya bahawa solat dan ibadah haji tiada. Tak ada. Solat tak ada, haji tak ada, masjid tak ada. Solat tak ada, haji tak ada. Dan mereka juga menyembah manusia. Tok imam mereka, tok guru mereka, macam Aga Khan betul kan? Walaupun begitu, nak kena Aga Khan, Google lah cari seperti ada Aga Khan ni. Ya. Walaupun begitu, syekh tersebut tetap mensolatkan mayat mereka kerana kemunafikan dan bermuka-muka dengan mereka. Itu syekh. Allah musta'an. Ya. Kemudian yang ke-62. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Munafik ni Nabi beritahu lah, idza haddasa kadzaba. Bila dia bercakap, dia menyalahi janji. Dia bila bercakap dia bohong, maaf. Kadzaba bohong. Suka bohong. Saya mahu sikit bohong kan. Betul orang kata, nak percaya tak percaya dia ni. Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia khianat. Ya. Wa idza khasama fajara. Bila dia berbalah, bertengkar, dia melampaui batas. Ini ciri-ciri kemunafikan. Ya. Sembang, bercakap, bohong, amanah, khianat. Kemudian bila dia bertengkar, dia melampaui batas. Ciri-ciri kemunafikan. Gitu. Tapi bila orang tu kita tengok semua sifat ni ada pada dia, tapi belum tentu dia tu nifaq dalam i'tiqad. Ni nifaq munafik amalan. Ya, amalan dia amalan orang yang munafik. Dia surat i'tiqad dia tak tahu, mungkin dia jahil, dia tak tahu kan dia. Bila dia cerita kat dia, kamu yang kamu cakap ni, kamu buat ni semua ciri-ciri kemunafikan pada diri kamu. Munafik. Apa benda munafik tu? Dia pun tak tahu munafik tu apa. Kita beritahu lah, munafik ni lebih teruk daripada orang kafir. Munafik ni dia menzahirkan Islam, tapi dia menyembunyikan kekufuran, kebencian dia terhadap Islam. Dia benci terhadap Islam, benci terhadap sunnah, kan? Benci terhadap orang Islam, benci terhadap Rasulullah, benci terhadap sahabat. Macam buat-buat Syiah ni dalam diri mereka tu ada sifat tu juga. Mereka ni bukan dekat benci sahabat-sahabat, kafir habis semua. Sahabat ni semua kafir habis dia, kecuali 3-4 orang. Ali, Al-Abbas, Miqdad bin Al-Aswad, Salman Al-Farisi. Ya, kalian semua kafir kata. Isteri Nabi bagi depa lagi teruk. Mana dia? Kan? Sifat-sifat tu ada pada depa. Islam pun nak kira. Buat ni nama sistem Islam. Tapi depa ni liberal lebih teruk lagi lah. Tapi kita sebagai orang awam tak boleh labelkan. Tak, kita tak boleh nak labelkan orang kan sebagai kafir ataupun munafik, tak, maksudnya kan. Jadi sebab apa? Sebab ciri-ciri tu dhawabit dia ada, dhawabit dia ada tanda-tanda dia. Sebab bukan senang nak mengkafir orang. Tak boleh. Ya, jadi apabila dah nyata jelas bukti itu pada orang yang berilmu. Macam Khomeini kan. Khomeini ni ulama. Sebab tu orang Syiah awam ni tak dihukum macam tu. Hukum ke atas orang awam tak sama dengan hukum ke atas para ulama mereka. Tak sama. Sebab ulama mereka mengetahui. Tapi kerana atas dasar nafsu tadi, dia memusuhi Islam. Dan dia matilah keadaan macam tu, tak sempat nak patah balik. Maka dia hukumkan kafir lah, macam Khomeini tu, yang orang panggil imam tu kan. Bukan imam muslimin, imam musyrikin lah.
Gitu. Ustaz, Ya. yang mendoakan kepada kafir tadi kan, kalau macam dia tengok macam besar-besar kalau macam katakan punya rezeki meninggal dulu kan, kan mungkin itu pun ada yang itu tak boleh. Kalau setakat ziarah tak ada masalah apa. Ya, tapi tengoklah ziarah tu untuk apa. Kalau untuk menghormati dia, memuliakan dia, tak boleh lah. Yang boleh kita ziarah sebab kita dapat dakwah kepada family dia, ataupun dakwah pada dia sebelum dia mati. Itu yang paling penting kalau kita boleh pergi sebelum dia mati. Kita boleh ajak dia mengucap 2 kali syahadah. Kan? Ada orang yang dekat-dekat nak mati kan? Hadis ada. Nabi masuk, kita baca dalam itu kan? Yang tentang pemuda Yahudi tu. Nabi kita masuk dalam Islam. Dia tengok ayah dia. Dia kata ikutlah Abu Qasim SAW. Jadi dia pun ucap, mati, selamat dia daripada neraka jahanam. Ni orang Yahudi kan? Pemuda Yahudi. Itu boleh kan? Sebenarnya Ustaz, orang nak mana kena ikut protokol dan dia kata kalau pergi melawat lepas tu kena pusing. Jadi maknanya itulah dia masalah kita kan? Jadi kenamaan, orang kenamaan pun dia jahil agama dia. Tak bagi putus pun tak pun. Orang politik pun Tak kisah, Islam ni mengajar macam tu. Lakum dinukum waliyadin. Tak boleh nak bermuka-muka. Tapi kerana kita hari ni kan, pemimpin-pemimpin kita kebanyakannya orang-orang yang tidak berpengetahuan agama. Palestin pun dia sokong, Coldplay pun dia selamat datang. Apa pula? Ya, selamat datang Coldplay ke Malaysia. Orang tu sedih tak habis lagi. Kan? Sedih tak habis lagi. Ya, tak faham. Suara saya tak pernah keluar. Ya. Gitu. Itulah konsep tu. Berapa ramai sampai ada yang pergi sembahyang kat situ dan tengok konsert semata-mata. Allahu Akbar. Di masjid kita kata 100 orang dah sampai dalam solat subuh. Tu dia kan. Ya. Duit yang mereka bagi kat puak-puak tu, bagi kat Palestin pun bagus. Bukan bagus. Kan? Sangat utama. Tapi saya tak faham lah pemikiran dia pun macam mana. Tu baru dajjal-dajjal jenis manusia ni. Belum dajjal yang sebenar mereka. Belum dajjal sebenar lagi. Ni baru dajjal daripada manusia ni. Dajjal manusia juga. Tapi hadipun ni tak ada power macam dajjal yang sebenar. Dajjal sebenar dia boleh turunkan hujan. Dia boleh tumbuhkan tanam-tanaman. Saya tak jumpa lagi lah. Kalau jumpa nak tanya juga, macam mana pendirian perasaan kamu macam mana tentang kesedihan yang dialami oleh orang Palestin ni? Yang kamu pergi seronok, menjerit-jerit sana atau sana, seronok tengok konsert rock apa semua ni. Apa perasaan? Nak tanya juga kalau boleh nak interview kan. Dia pun cakap, tapi tak tahu, saya tak pernah baca apa orang cerita, ada orang jawab komen begini kan. Saya pergi haji dah beberapa kali, pergi umrah dah beberapa kali. Saya pergi konsert ni, iman saya tak terjejah sebut. sebab dia ada organisasi kalau muzik tu. Ya. Kalau mati masa tu suul khatimah lah buat ni. Ya. Muzik dalam Islam haram. Haram muzik dalam Islam. Walaupun ada yang kata boleh. Haram. Jelas. Ya. Harus. Muzik tak harus, haram. Nabi kata dalam hadis Sahih Bukhari, sahih. Kan akan ada di kalangan umatku mereka yang menghalalkan perzinaan, arak dan alat-alat muzik. Ada hari ni. Ya. Jadi muzik bukan harus, haram. Gitu. Allah dalil Quran, ya. Masuk nasyid. Nasyid tak. Kalau disertai dengan alat muzik haram. Kalau tak disertai dengan alat muzik boleh. Tanpa peralatan muzik. Habis tu syair-syair dilantunkan oleh orang jahiliah tu. Tengoklah nasyid kan. Jadi maknanya mak kita duk nyanyi nasyid kat kita, suruh kita tidur kecil-kecil tu kan. tak perlu kan alat muzik. Muzik ni haram. Alat-alat muzik ni.
Kan? Tapi sekarang mereka dengan nasyid, dengan bergitar, dengan apa, dia jadi berleluasa. Doa pun muzik sekarang ni. Sama lah dengan Kristian. Nabi beritahu kan 1400 tahun yang lalu, "Latattabi'anna sunana man kana qablakum hadwa al-quzzati bil-quzzah, shibran bi-shibrin, dhira'an bi-dhira'in, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu." Maka kata Islam, kamu pasti akan ikut cara orang sebelum kamu. Ya, Yahudi Nasrani, kalau maknanya sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, kalau mereka masuk lubang bewak, apa kamu akan masuk lubang bewak. Wah. Jadi maknanya orang Kristian kan, dia pun beribadat dengan muzik. Pergi ke gereja mereka menyanyi. Jadi orang kita ikut kan doa pun dengan muzik. Ayat Quran pun pasal muzik. Tengok macam tu, ya Allah. Begitu jauhnya tersasar kita kan, umat Islam hari ni. Sebab tu penjajah ni, musuh-musuh Islam ni, dia pun tahu kalau perang dengan orang Islam pakai senjata, dia pun tak akan menang. Tengok di Palestin, berapa lama lah, berapa ramai ya Hamas tu, tanpa dibantu oleh negara-negara Arab di sekitar kan. Pening kepala buat tu nak lawan, tak habis-habis lagi puak ni. Macam-macam cara dia buat. Akhirnya dia bubuh bom, mati bagi habis semua, biar Hamas sekali mati. Tapi dia perang lagi juga. Macam mana puak ni? Wah, dia tahu. Dia buat kajian lama dah. Beratus tahun dia buat kajian. Macam mana kita nak dapat ke orang Islam? Akhirnya muzik. Dia dapat situ poin dia. Hiburan. Kita lalaikan umat Islam dengan hiburan. Itulah dia. Dia dah dapat kita. Sebab tu kita duk pening kepala kan. Duk pening tak habis lagi. Pasal apa? Kes Palestin tak habis lagi. Mana habis lagi pun. Di Malaysia ni boleh sambut konsert tu, ya Allah. Dan ramai orang pergi. Mana jiwa dia pun ni ya? Nak kata dia pun ni kematian jiwa. Kan? Sebab orang beriman dengan orang beriman ni, kita kata ibarat satu tubuh kan. Cubit sini, terasa yang sebelah ni. Okey. Derma. Kami derma juga. Kan? Sonok pun sonok juga. Orang Palestin kena bunuh. Kan? Walaupun lisanul maqal, lidah mereka tak kata, tapi perbuatan mereka mengiyakan pembunuhan terhadap orang di Palestin, kanak-kanak, orang tua, kaum wanita. Perbuatan mereka mengiyakan lisan al-hal. Kan? Tapi lisan maqal mereka kata, kesiannya, sedih. Kita dah puas dah sedih, naklah happy pula. Nak berhibur lah pula. Betul lah. Ni yang jadi liberal ni, semua pelik. Ya. Selamat datang ke Malaysia. Ya. Thumma ila jahannam khalidan fiha. Kemudian masuk neraka jahanam, kekal lamanya. Na'udzubillah. Kemudian yang ke-62, solat jenazah wajib dilakukan secara berjamaah. Seperti solat 5 waktu berdasarkan 2 dalil. Pertama, kerana Nabi SAW melaksanakannya secara berjamaah, secara berterusan. Ya? Walaupun hanya ada 2 orang. Kalau tak ada orang, kita seorang lain lah. Kedua, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kamu semua solat sebagaimana kamu semua melihat aku solat. Tidak mengelirukan dengan apa yang kami telah sebutkan, bahawa para sahabat solat ke atas Rasulullah SAW secara bersendirian, tanpa diimamkan oleh sesiapa. Solat jenazah Rasulullah seorang-seorang, masing-masing, tak ada imam. Kerana ia merupakan isu khusus yang tidak diketahui sebabnya. Oleh itu tidak boleh meninggalkan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW secara berterusan sepanjang hayatnya, yang penuh dengan keberkatan.
hanya dengan berdalilkan perbuatan para sahabat tersebut. Lebih-lebih lagi kisah tersebut tidak sahih sanadnya untuk dijadikan sandaran, walaupun dia diriwayatkan dengan berbagai sanad yang paling menguatkan antara satu sama lain. Jika boleh diharmonikan antara perbuatan sahabat tersebut dengan petunjuk Nabi SAW yang berjemaah pada solat jenazah, maka itulah pegangan kita. Jika tidak, maka petunjuk baginda SAW lebih didahulukan, iaitu melaksanakan solat jenazah secara berjemaah, kerana ia lebih sabit dan lebih menepati petunjuk. Sekiranya kaum muslimin mensolatkan jenazah secara bersendirian, maka gugurlah kefarduan. Namun mereka berdosa kerana tidak melaksanakan solat tersebut secara berjemaah. Wallahu a'lam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Majmu', diharuskan solat jenazah secara sendirian tanpa khilaf, tetapi yang sunnahnya adalah dilaksanakan secara berjamaah berdasarkan hadis-hadis yang masyhur dalam As-Sahih serta ijma' orang Islam. Sah, solat tu sah. Okay? Maksudnya ni solat, kalau kita solat yang pertama itulah berjamaah, kita datang kita seorang. Solat dah solat berjamaah dah dilaksanakan. Jadi kalau kita solat seorang-seorang kita salah tak? Tak salah lah. Sebab orang dah solat, kita datang kemudian kan. Tapi kita tak sempat nak solat, kita solatkan jenazah tadi. Sebab kita tinggal kita seorang, boleh dah solat lah. Boleh lah. Kemudian dia kata sekurang-kurang jemaah dalam solat jenazah adalah 3 orang. Seperti mana dalam hadis Abdullah bin Talhah radhiyallahu anhu, anna Talhah da'a Rasulullah SAW ila Umair bin Abi Talhah. Talhah dipergi panggil Nabi SAW untuk solat jenazah Umair bin Abi Talhah hina tuwfiya, ketika Umair bin Abi Talhah meninggal dunia. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun datanglah. Fasalla alaihi fi manzilihim, Rasulullah solat ke atas jenazah Umair bin Abi Talhah ni di rumah mereka. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pergi ke depan jadi imam. Wa kana Abu Talhah wara'ahu, Abu Talhah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Ummu Sulaim wara'a Abi Talhah, Ummu Sulaim di belakang Abu Talhah. Walam yakun ma'ahum ghairuhum, orang lain tak ada. 3 orang ni yang solat, Rasulullah, Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Mak Anas lah, adik dia meninggal tu kan. 3 orang yang solat. Kalau 2 orang boleh lah, boleh. 2 orang duduk belakang lah, makmum di belakang imam. Bukan macam solat fardu kan, makmum di sebelah kanan imam. Tak, di belakang. Solat jenazah 2 orang, makmum belakang. Itu. Baik, yang ke-64, semakin ramai orang yang solat jenazah, maka itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk jenazah. Kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin." Tidak ada satu jenazah yang solat ke atasnya oleh satu umat daripada kalangan orang-orang Islam, sekumpulanlah. Yablughuna mi'atan, yang mana jumlah mereka sampai 100 orang. Kulluhum yashfa'una lahu, kesemua mereka memohon syafaat untuknya agar diampunkan dosa dia, dinaikkan derajat dia, ya. Illa syufi'u fihi, melainkan diterima syafaat mereka untuknya. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, ghufira lahu, akan diampunkan untuknya. Yang lagi ramai orang solat ke atas jenazah, lagi baiklah. Kemudian boleh jadi dikurniakan keampunan buat jenazah walaupun tidak sampai 100 ahli jemaah solat jenazah, walaupun tak sampai, jika mereka merupakan orang Islam yang akidah mereka tidak bercampur dengan kesyirikan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma min rajulin muslim", tidak ada seorang lelaki muslim ataupun wanita muslimah, yamutu, yang meninggal,
fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Lalu solat ke atas jenazahnya oleh 40 orang lagi-lagi. La yusyrikuna billahi syai'an, mereka itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Illa syafa'ahumullahu fihi, mereka Allah akan beri syafaat mereka untuknya. Itu dia. 40 orang. Kemudian disunatkan untuk dibuat 3 saf. Sunat kan? Sunat, bukan wajib kan? Okey. Atau lebih di belakang imam. Mana kalau kita ada 4 orang, ada 4 orang, imam, makmum, makmum, makmum. Jadi panjang macam tu lah. Okey. Nak buat 3 saf belakang saya seorang, belakang lagi 4 orang kan. Kita ada 4 orang. Jadi 1, 2, 3, 4. Belakang saya ada 3 orang lagi lah. Macam 3 saf lah. Betul macam tu lah. Okey. Ada dia. Berdasarkan 2 hadis yang saling menguatkan antara satu sama lain. Rujuklah keduanya dalam kitab asal. Kitab asal ni kitab ringkasan. Kitab asal tu lah yang hadis disebut banyak tu. Okey. Saya rasa kan ada dalam internet dia orang letakkan yang terjemahan kitab asal tu percuma. Saya rasa ada. Cuba cek tengok. Sebab dulu dia orang cetak, jual. Lepas tu diletakkan dalam internet. Cuba cari tengok kitab asal hukum jenazah terjemahan bahasa Indonesia ni tu lah. Mungkin ada dibenarkan untuk print lah. Wallahu a'lam. Baik. Yang ke-66, jika tiada bersama imam melainkan hanya seorang laki-laki, maka dia tidak berdiri di sebelah imam seperti solat fardu. Tetapi hendaklah dia berdiri di belakang imam ini berdasarkan hadis terdahulu pada poin yang ke-63 sebelum ni. Ya. Kemudian 67, pemimpin atau pemerintah atau penggantinya lebih berhak untuk menjadi imam pada solat jenazah berbanding wali jenazah. Pemimpin sudah, kalau kita di kampung, ketua kampung lah, kan? Wakil rakyat ke, kalau dia ada, dia lebih berhak untuk jadi imam solat jenazah daripada keluarga dia. Itu. Tapi kalau buat mandi jenazah, yang lebih berhak yang paling dekat lah, isteri ataupun suami ataupun anak-anak. Ini bab solat. Okay? Ini berdasarkan hadis Abu Hazim radhiyallahu anhu. Dia berkata, inni la syahidun yawma mata al-Hasan bin Ali. Dia kata, saya ada hadir ketika hari kematian Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Faraitu al-Husain bin Ali, aku lihat Husain bin Ali yaqul li Sa'id bin Al-As, dia berkata kepada Sa'id bin Al-As. Sebab Sa'id ni maknanya dia gubernur di situ, di Madinah. Wa yata'anu fi 'unuqih, ditekan di leher Sa'id ni, tekan macam tu. Dia kata apa? Taqaddam. Dia tolak orang tu. Taqaddam. Sini. Taqaddam. Pergi ke depan. Falaula annaha sunnatun ma qaddamtuka, kalau dia tidak sunnah aku takkan suruh kau. Padahal dia lebih berhak kan? Dia saudara dia Al-Husain radhiyallahu anhu. Wa Sa'id amirun 'ala al-Madinah yauma idzin. Sa'id ni adalah gubernur di Madinah pada hari itu. Wa kana bainahum syai', ada sedikit clash lah antara mereka. Ada sedikit ya, perbalahan lah. Ada krisis lah, kan? Tak cerita lah krisis apa. Tapi itulah, kalau bukan sunnah aku tak suruh dah kau. Okay. Jadi maaf. Itu. Kemudian 68, jika pemimpin atau penggantinya tidak hadir, maka yang menjadi imam ialah orang yang paling banyak hafazan Al-Quran. Kemudian mengikut tertiblah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam bagi kaum itu adalah orang yang paling menghafal bagi kitab Allah Al-Quran lah. Wa in kanu fil qira'ati sawa, kalau mereka di sudut bacaan sama hafazan,
fa'alamuhum bisunnah, itu yang paling mengetahui dengan sunnah lah. Fa in kanu fi sunnati sawa, maka jika mereka ni dari sudut pengetahuan tentang sunnah ni sama, fa aqdamuhum hijratan, dia tengok siapa yang lebih dulu berhijrah. Kalau hijrah dalam bertalak lah, siapa yang lebih dulu amanahnya kembali kepada sunnah lah, atau mendapat kesedaran awal. Ya, kadang-kadang yang muda dapat kesedaran awal daripada yang tua kan. Oh, kau dulu dapat sunnah, kau boleh sunnah daripada aku jadi imam. Ya, walaupun orang tu lebih muda daripada dia. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau mereka dari sudut hijrah itu sama, fa aqdamu silman, orang yang paling awal masuk Islam. Ya. Wala yu'ammanu ar-rajul fi sultanihi. Seorang lelaki tak boleh jadi imam kepada seorang lelaki pada kerajaan dia ataupun pada kekuasaan dia. Contohnya, saya pergi rumah kawan saya jadi imam di rumah dia tanpa izin, dia tak boleh lah. Itu sultan dia, kekuasaan dia, wilayah kekuasaan dia, rumah dia. Tak boleh pandai-pandai kita nak jadi imam. Mereka dia kata, sila jadi imam. Ya, dia tahu rumah tak apalah, saya suruh. Orang kata ke depan, boleh lah. Tapi saja kita nak ke depan tak boleh. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi, tak boleh kita duduk di rumah dia, di tempat dia, illa bizni, melainkan dengan izin dia. Sebab tu kalau kita pergi rumah orang, akan kita tanya, dia tak suruh duduk mana, dia kata macam ni, duduklah. Tanya, duduk kat mana? Tanya, mana tempat-tempat khusus untuk dia. Kalau dia kata diisyaratkan tangan dia kepada tempat tu, silakan duduk. Kita pun duduk situ, tak boleh nak. Kan? Ya, kita silakan duduk. Tapi kat tu ada kucing, takkan dia suruh kita duduk atas kucing, kita kata duduk sini ya. Tak duduklah mana-mana orang, tak apalah. Kalau dia suruh duduk, kucing ada kat situ. Jadi kita tanya balik lah, duduk sini ada kucing kan. Ya. Duduk mana-mana pun tak apa, duduk lah. Tapi kalau kita duduk sini, kita duduk tempat dia, tunjuk. Sebab dia tahu rumah dia macam mana, posisi yang dia nak kita menghadap ke arahnya. Sebab macam tu Islam ni ajar kita beradab tadi kan. Bukan boleh ikut suka kita masuk rumah orang. Kalau orang suruh masuk, kita masuk kan. Tapi kalau masuklah, dia tak keluar juga, macam mana nak masuk lagi. Masuklah, pintu tak berkunci kan. Jadi kita pun tunggu, takkan nak masuk. Tengoklah macam mana. Beliau menjadi imam kepada suatu kaum, ialah orang yang paling banyak hafalan Qurannya walaupun dia masih kanak-kanak yang belum baligh. Berdasarkan hadis Amr bin Salamah radhiyallahu anhu, dia kata, annahum ya'ni qaumahu wafadu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Salamah ni dia kanak-kanak tapi dia ikut rombongan. Orang tua-tua pergi jumpa Nabi SAW, menghadap Nabi SAW. Dia ikut sekali. Falamma aradu an yansarifu, apabila mereka dah jumpa Nabi, mereka nak balik ke kampung mereka, qalu ya Rasulullah, mereka kata ya Rasulullah, man ya ummuna, siapa nak jadi imam solat kami ni? Qala aktsarukum jam'an lil Quran atau akhdan lil Quran. Nabi kata, yang paling banyak hafal Quran lah yang jadi imam. Falam yakun ahadun minal qaum jama'a ma jama'tu, tak ada orang di kalangan orang tua-tua tadi hafal Quran banyak, lebih banyak daripada yang aku hafal. Dia lebih banyak hafal daripada mereka tadi. Dia ni budak ni. Faqaddamuni wa ana ghulam, dan mereka pun suruh aku jadi imam sedangkan aku masih kanak-kanak, tak balik lagi. Wa alayya shamlatun li, hanya ada kain selimut atas belakang ni. Pakai kain je. Kain masa tu mana cukup kain tak kan? Ada kain tu cukup dah. Budak tak pakai seluar tak apa, kain. Alayya shamla. Qala fama syahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamahu. Dia kata, aku tidak pernah ada di satu majlis daripada kaum Jarmin ni, melainkan aku jadi imam mereka. Wa kuntu usalli ala janaizihim ila yaumina hadha, aku ni jadi imam mereka, solat jenazah mereka sampai hari ni, daripada kecil sampai ketua jadi imam. Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Satu riwayat lain, cerita tak ingat Nasai lah mana,
Dia ni kan budak-budak kan, pakai lebih kurang lah. Solat sujud nampak punggung semua kan. Sampai orang perempuan kata, oi carilah kain sikit, bagi dia ni pakai, tutup aurat dia. Itu cerita panjang lah bab fiqh. Kan? Kalau imam tak sah, solat kita sah ke tak sah, itu jadi perbahasan lah. Ya. Yang rajahnya sah, InsyaAllah. Okey. Yang ke-69, apabila berhimpun banyak jenazah yang terdiri daripada lelaki dan wanita, maka mereka disolatkan dengan sekali solat sahaja. Diletakkan jenazah lelaki-lelaki menghadap ke arah imam. Maknanya jenazah lelaki-lelaki depan imam lah, wanita sana. Kan? Kalau kanak lelaki-lelaki, lelaki dewasa, kanak-kanak lelaki dan jenazah wanita. Macam tu imam di sini. Bukan sesuai macam tu, kan? Macam tu lah. Wanita, lelaki, kanak-kanak lelaki kalau ada lah. Imam lelaki, kanak-kanak lelaki, kemudian wanita. Walaupun masih kanak-kanak, dia meninggal, anak lelaki-lelaki, maka yang dekat dengan imam dan lelaki-lelaki dia lah. Walaupun baby, ya, mak dia lepas tu. Ha? Nampak macam mana? Kan? Itu dia nampak pada. Kan? Jadi dah jadi darurat yang macam tu, la yukallifullahu nafsan. Kau jangan kan? Sampai beratus-ratus ribu jenazah. Nampak macam mana? Kain pun tak cukup. Kan? Tambah nak masuk musim sejuk ni pula, orang yang hidup lebih memerlukan daripada orang yang mati lah. Ala kadar lah, macam mana? Setakat yang kita boleh kan. Gitu. Macam ni lah kita kata solat di Masjidil Haram kan. Kan kita kena solat pakai sutrah depan kita kan. Jadi kat situ dah sutrah apa benda, orang pijak kepala kita lagi. Kan masa tawaf tu kan, nak solat 2 rakaat. Solat kan, ada yang pijak kepala kita, ada yang langkah kita. Solat je lah macam mana. Manusia dah ramai lah, tak ada buat apa. Macam ni. Okey, dia kata manakala jenazah wanita pula diletakkan menghadap ke arah kiblat, maksudnya ke arah kiblat lah. Kerana itulah, bukan menghadap ni bukan mengiring macam itu, maksudnya taklah. Dekat ke arah kiblat, kerana itulah sunnah seperti yang disebutkan oleh Nafi' rahimahullah daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu shalla ala 9 janaiz jami'an. Bahawa dia solat ke atas 9 jenazah sekaligus. Faja'ala rijal yalud al-imam, mereka meletakkan lelaki di hadapan imam, wan nisa yalid al-qiblah, dan wanita ke arah dekat kiblat. Fasaffahum saffan wahidan, dia buat satu saf. Kan? Wa wudi'at janazatu Ummi Kulthum binti Ali, diletakkan jenazah Ummi Kulthum, anak perempuan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, isteri kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi Umar kahwin dengan anak Ali. Syiah dia benci Umar kan, sampai laknat dia pun kan, dia pun laknat ke atas Abu Bakar dan Umar, Syiah. Tapi kalau Ali benci kat Umar, kenapa Ali berkahwin dengan anak dia dengan Umar? Kalau Ali benci Umar, kenapa dia berkahwin anak dia dengan Umar? Dia pun itulah, nak kata apa? tak ada akal ke apa ni. Dia jahat, itulah jahat. Dan anak lelakinya, anak lelaki Ummi Kulthum, yuqalu lahu Zaid, yang diberi nama Zaid. Wudi'a jami'an, diletakkan di hadapan imam sekali lah. Wal imam yawma idzin Sa'id bin Al-As, imam pada hari itu adalah Sa'id bin Al-As. Wa fi an-nas Ibnu Abbas, di kalangan manusia tadi ada Abdullah bin Abbas. Ali Umar pun dah tak ada ni, wafat dah ni. Ya. Wa Abu Hurairah, wa Abu Sa'id, dan Abu Hurairah dan Abu Sa'id, wa Abu Qatadah dan Abu Qatadah. Ada di situ, ada di situ. Fa wada'a al-ghulam mimma yali al-imam, diletakkan anak dia tadi dekat dengan imam. Fa qala rajulun, maka kata seorang lelaki, fa ankartu dzalika, saya mengingkari perbuatan itu.
Fanazartu ila Ibn Abbas, sambil saya tengok Ibn Abbas, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id, wa Abi Qatadah. Ada tukang sahabat ni kan. Faqultu, ma hadha? Saya kata, apa ni? Buat macam ni. Faqalu hiya sunnah. Kata sahabat-sahabat tadi, inilah dia sunnah. Cara meletakkan jenazah di hadapan imam. Yang ke-70, boleh mensolatkan jenazah satu persatu, kerana inilah yang asal dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap orang yang mati syahid pada perang Uhud, seperti mana telah disebutkan pada poin yang ke-60 dahululah. Kemudian yang ke-71, harus mensolatkan jenazah dalam masjid, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, lamma tufiya Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika Sa'd bin Abi Waqqas wafat, arsala azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yamurru bi janazatihi fil masjid. Isteri-isteri Nabi suruh orang bawa jenazah Sa'ad ni masuk ke masjid, kan? Fayusallina alaihi, mereka nak solat ke atas jenazah Sa'ad. Fafa'alu, maka sahabat-sahabat pun buatlah. Dia membawa jenazah Sa'ad masuk ke masjid. Fawuqifa bihi ala hujarihinna yusallina alaihinna, maka diletakkan jenazah Sa'ad tadi di depan bilik isteri, para isteri Nabi SAW. Maka mereka solat ke atasnya. Ukhrija bihi min babil janais, dibawa keluar jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas daripada pintu jenazah, alladhi kana ila al-maqa'id, kan? Fabalaghahunna an-nas, maka berita itu sampai kepada isteri-isteri Nabi SAW bahawa manusia, sahabat-sahabat yang lain lah, ataupun orang ramai mencela perbuatan itu. Dia kata, ni kenapa ni? Masuk jenazah dalam masjid ni, kenapa ni? Kan? Sebab Nabi solat di Baqi'. Tiba-tiba Aisyah suruh masuk jenazah Sa'ad tadi ke dalam masjid, lalu duduk situ. Sampai berita itu kepada Aisyah. Dia kata, ni bid'ah ni, hadhi bid'ah. Dia kata, ma kanatil janais yudkhalu biha al-masjid, mana boleh jenazah dibawa masuk ke masjid? Hadhi bid'atun, dia kata. Fabalagha dhalika Aisyah, sampai berita itu kepada Aisyah. Faqalat, Aisyah kata, ma asra'an nas ila an ya'ibu ma la ilma lahum bihi. Apalah cepat sangat mereka ni mencela perbuatan yang mereka tidak ada pengetahuan tentangnya. Dah mereka tak tahu, tanyalah. Abu alaina, mereka mencela atas kami. Ayyumarra bi janazatin fil masjid, dia mencela kami sebab kami suruh jenazah dibawa masuk ke dalam masjid. Wallahi, kata Aisyah, demi Allah, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha wa akhihi, Nabi tidak salat ke atas jenazah Suhail bin Baydha dan saudara lelaki-lakinya illa fi jawfil masjid, melainkan dalam masjid, kata Aisyah radhiyallahu anha. Macam kita di Malaysia ni kan, orang solat bawa masuk jenazah ke masjid. Tapi kalau solat kat lapangan tu boleh ya, kat tempat parking tu boleh ya nak solat, tak ada masalah. Dan itu pun asal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi nak kata ada riwayat sebut boleh disolatkan jenazah dalam masjid. Baik. Yang ke-72, tetapi yang terbaik ialah solat jenazah dilakukan di luar masjid. Terbaiklah, iaitu di tempat yang disediakan untuk solat jenazah padanya, seperti mana dilakukan pada zaman Nabi SAW, dan itulah kebiasaan petunjuk baginda mengenai hal tersebut. Terdapat beberapa hadis berkenaannya yang telah dinyatakan dalam kitab asal. Antaranya ialah solat baginda SAW ke atas jenazah An-Najashi di tempat solat berdekatan dengan Baqi'. Kan Baqi' kan? Pasal tengah. Seperti mana telah disebutkan pada poin yang ke-60 pada poin ke-7, antaranya ialah hadis innal yahuda ja'u ila Nabi SAW, sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka datang menemui Nabi SAW bi rajulin minhum wa imra'atin zanaya, dia membawa seorang lelaki dan seorang wanita di kalangan mereka yang telah berzina. Fa amara bihima farujima, maka dia perintahkan mereka berdua itu direjam sampai mati.
qariban min mawdi'i al-janais 'inda al-masjid. Direjam mereka itu dengan batu berdekatan tempat Nabi solat jenazah, berdekatan dengan masjid lah, sebelah masjid. Ayat saja. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam kitab Fathul Bari, maksudnya sesungguhnya tempat solat jenazah itu terletak di sebelah masjid Nabi SAW di bahagian timur. Beliau berkata lagi di lain tempat, dan tempat solat yang biasa dilakukan padanya solat hari raya dan solat jenazah terletak di arah Baqi' al-Gharqad. Gitu. Perkuburan Baqi' lah, antara masjid Nabi dengan perkuburan Baqi'. Yang ke-73, tidak boleh solat jenazah di celah-celah kuburan. Ya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, Nabi larang ayusalla 'ala al-janais, bahawa disolatkan jenazah itu di antara kuburan. Letak dia atas kubur ni kan, bukan solat itu celah kubur tadi. Nabi larang. Gitu. Malaikat cerita jenazah dah dikebumikan, kita terlewat, kita pergi solat kat kubur dia, tak apalah. Daripadanya juga kana yakrahu ayyubna masjidun bainal qubur. Rasulullah membenci pembinaan masjid di celah-celah kuburan. Hadis ini disokong oleh hadis mutawatir daripada Nabi SAW tentang larangan mengambil kuburan sebagai masjid. Hadis tersebut saya telah sebutkan pada awal kitab saya, Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid. Saya akan sebutkan sebahagiannya pada poin yang ke-126 nantilah. Kemudian yang ke-74, imam berdiri di bahagian kepala jika jenazah itu lelaki lah, dan berdiri di bahagian tengah jika jenazah itu wanita. Ini beza antara solat jenazah lelaki dan wanita. Adapun kepalanya sama juga, kan? Kepala jenazah laki-laki di kanan kiblat lah. Begitu juga kepala jenazah perempuan. Tapi kalau tempat kita ni perempuan belah kiri, laki belah kanan, itu tak ada hadis yang jelas macam tu lah. Sunnahnya macam biasa. Kalau kita boleh tegur, tak boleh tegur, tak tahu sudah lah. Ya. Tak ada beza. Masuk kepala, kan? Kiblat sana, kepala di sini. Tapi kalau ke tempat kita, saya dah tengok kan, perempuan dia letak kepala belah ni, belah kiri. Laki kepala belah ni. Masa solat kan, masa ke bumi sama pula. Kan? Masa ke bumi sama lah. Kepala belah ni. Solat tak sama. Padahal sunnahnya sama lah. Kepala jenazah di sebelah kanan kiblat. Kiblat sana kan, sebelah kanan imam lah. Gitu. Sama laki-laki atau perempuan. Sama, tak ada beza. Oh, dia bagi masa 5 minit nak tinggal. Okey. InsyaAllah. Ada kad dia bagi tahu kat luar sana. Kad kuning. Kad kuning masih boleh main lagi lah di gelanggang. Kad merah, ma'assalamah. Balik lah, kad beg. Okey. Jadi sekarang ni okey, ada soalan tak? Dah lebih dah 3 minit pun. Ya. InsyaAllah kita sambung lagi sini. Ya. Okay, selamat tuan. Ya. Poin yang kita habis kan, 74 tu kira habis lah, halal lah. InsyaAllah. Kita masuk sifat solat jenazah. Ya, bukan solat 8-0 kan. InsyaAllah di situ nanti lah. Tak ada situ. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.